Tajuk kita seterusnya ialah integriti dalam koperasi. Ya, sekarang ni kita menyentuh apakah kaitan integriti dalam koperasi. Koperasi sebagai sebuah enterprise sosial ataupun pertubuhan sosial ekonomi yang ditubuhkan ditubuhkan dan dimiliki oleh individu dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh itu falsafah koperasi adalah untuk menjaga perkhidmatan dan kebajikan anggota. Yang dalam koperasi ni kita tengok dua perkara lah. Pertama ialah sama ada koperasi itu boleh memberikan perkhidmatan kepada ahlinya. Yang pertama, yang keduanya, koperasi juga perlu menjaga sosial atau aspek kebajikan anggota-anggotanya. Kemudian dalam masa yang sama walaupun koperasi perlu menjana keuntungan, kalau tak ada untung macam mana kita nak bagikan faedah ekonomi, contohnya nak bagi dividen kepada anggota-anggota, tapi koperasi juga perlu menjaga kebajikan anggotanya kerana inilah matlamat koperasi ditubuhkan, iaitu untuk menjaga kebajikan anggota, meningkatkan taraf sosioekonomi anggotanya, bukan semata-mata nak ngejar untung, bukan semata-mata nak cari duit saja. Kemudian dalam koperasi ini integriti dalam gerakan koperasi juga melibatkan usaha untuk memelihara konsep dan falsafah koperasi. Jadi dalam koperasi ini, kalau kita nak menjadi satu koperasi yang berintegriti, kalau koperasi kita jadi koperasi berintegriti, koperasi kita juga perlu mendukung dan mengamalkan apa yang dipanggil jati diri ataupun kita kaitkan dengan pemahaman kepada prinsip, kepada nilai-nilai dan juga falsafah koperasi. Bukan sahaja kita memahami, tapi juga kita mengamalkan segala nilai-nilai, segala prinsip dan juga segala falsafah yang terkandung dalam koperasi. Dan dalam koperasi juga kalau kita bercakap tentang integriti, pihak SKM atau Suruhanjaya Koperasi Malaysia pernah mengeluarkan satu apa dipanggil etikop ataupun etika koperasi. Sebenar pelancaran Pelan Integriti Nasional atau PIN, dulu SKM, dulu JPK lah Jabatan Permohonan Koperasi, sekarang dipanggil SKM, telah melancarkan etika koperasi atau etikop. Ini etikop ini ditujukan kepada anggota lembaga koperasi, pegawai dan juga pekerja koperasi. Pertama, mereka ini yang membuat pentadbiran, mereka yang membuat pengurusan koperasi, dan mereka perlu anggota mengikut etikop atau etika koperasi ini. Dan ada beberapa perkara ataupun aspek yang terkandung dalam etikop ataupun etika koperasi ini, dan sukalah saya bacakan sini satu persatu. Dan ini seperti yang tertulis atau apa yang tercatat dalam Perkeliling Ketua Mendaftar bilangan 19 tahun 2005, apa yang diberi tajuk garis panduan mengenai kod etika bagi anggota lembaga koperasi, pegawai dan juga pekerja koperasi. Jadi elok saya sentuh satu-satu. Yang pertama ialah keyakinan, yakin dan komited untuk mendukung prinsip koperasi. Jadi kalau pemimpin koperasi ni, anggota lembaga, pegawai dan juga pekerja koperasi ingin menjadi individu yang berintegriti, kita perlulah yakin dan komited untuk mendukung prinsip koperasi, nilai-nilai koperasi dan falsafah koperasi. Kerana tidak ada gunanya kita mengaku kita sebagai ahli koperasi, sebagai pemimpin koperasi, sebagai pengurus koperasi, kalau kita tidak, pertama mungkin kita tak tahu, yang keduanya mungkin kita tak faham, yang ketiga kita tidak mengamalkan apa dipanggil jati diri koperasi, memahami nilai-nilai koperasi, memahami prinsip koperasi, dan akhirnya kita melaksanakan apa yang disebutkan sebagai jati diri koperasi tadi. Yang keduanya, anggota lembaga ataupun pegawai atau pekerja koperasi yang berintegriti juga kita diminta bertindak dalam batasan dan kawalan perundangan. Dalam koperasi ini kita ada undang-undang tersendiri yang perlu kita patuhi, yang kita ikuti. Kita ada akta koperasi, kita ada peraturan koperasi, kita ada undang-undang kecil, kita ada perkeliling dan juga garis panduan yang dikeluarkan oleh SKM, dan akhir sekali kita ada undang-undang, kita ada apa dipanggil aturan aktiviti. Dan semua ini adalah peraturan-peraturan ataupun undang-undang
undang-undang yang perlu kita patuhi dalam mengurus dan juga mentadbir koperasi. Jadi pemimpin yang berintegriti, ahli koperasi yang berintegriti, dan juga pengurusan koperasi yang berintegriti, kita dianggap ataupun diminta supaya melakukan segala amalan pentadbiran dan pengurusan dalam koperasi ini selaras dan tidak bercanggah dengan apa yang termaktub dalam perundangan yang saya sebutkan tadi. Kemudian integriti yang disebutkan dalam etikop ini atau etika koperasi ini ialah kita perlu meningkatkan profesionalisme dalam pengurusan koperasi. Meningkatkan profesionalisme dalam pengurusan koperasi. Profesional maknanya kita ada beberapa ciri yang dianggap profesional ni. Yang profesional ni maknanya kita mestilah ada qualification, ada ciri-ciri kelayakan akademik dan bukan akademik di situ, supaya kita ada capacity ataupun ada capability, keupayaan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan cekap dan sebagainya. Dan di sini dalam konteks koperasi, koperasi yang beretika, koperasi yang dapat meningkatkan profesional dalam pengurusannya. Maknanya kalau koperasi itu melaksanakan aktiviti-aktivitinya, mestilah ada mempunyai ilmu dan kemahiran di sana yang boleh melaksanakan aktiviti dengan profesional, supaya boleh menghasilkan keuntungan dan akhirnya memberikan kepuasan kepada pelanggan dan juga ahli-ahlinya. Kemudian profesional juga dikaitkan dengan kompetensi, kompetensi pihak koperasi kita, ada pengurusan, ada pengurus dan sebagainya, ada CEO. Mereka inilah perlulah profesional, perlulah ada pengetahuan, perlulah ada kemahiran dan ada sikap yang betul bagaimana untuk melaksanakan kerja-kerja di koperasi supaya tidak bercanggah. Pertama, bercanggah dengan jati diri koperasi, dengan prinsip dan nilai koperasi. Yang keduanya, tidak bercanggah dengan undang-undang koperasi. Dan akhirnya boleh menghasilkan aktiviti ataupun keuntungan kepada koperasi tadi. Itu apa yang dipanggil profesionalisme. Jadi koperasi yang berintegriti adalah koperasi yang ada ciri profesionalisme dalam organisasi itu. Kalau anggota lembaga ataupun pegawai atau pekerja koperasi yang berintegriti, mereka juga memiliki ciri-ciri profesionalisme dalam diri mereka. Kemudian mengutamakan kepentingan koperasi, common interest, kepentingan ramai. Jadi pihak-pihak anggota lembaga koperasi dan juga pihak pengurusan koperasi perlu, saya sebut tadi, tidak ada konflik of interest. Dah sebut tadi, tidak ada konflik of interest antara kepentingan diri dia dengan kepentingan diri koperasi. Tidak mencabuk adukkan kepentingan diri dengan kepentingan koperasi. Dalam keadaan macam mana pun, yang penting ialah kepentingan ramai, kepentingan koperasi. Jangan kita melakukan sesuatu yang bercanggah, yang akhirnya oleh kerana nak memuaskan ataupun memenuhi kepentingan diri, akhirnya tindakan kita itu mungkin akan merosakkan koperasi. Dan ini bercanggah dengan kepentingan koperasi yang saya sebutkan tadi itu. Maknanya kalau individu ataupun pemimpin koperasi berintegriti, nak ikut etikop atau etika koperasi ini, dia perlu mementingkan koperasi daripada kepentingan diri sendiri. Dan ciri yang terakhir yang disebut dalam etikop ataupun etika koperasi ini ialah prihatin dan peka terhadap persekitaran. Ini saya rasa dalam konteks hari ini bukan benda yang asing lah kalau sebut persekitaran atau environment ni, kerana koperasi juga bukan saja bertransaksi, berusniaga dengan anggotanya, juga dia berusniaga dengan pihak luar, dengan masyarakat, dengan komuniti tempatan, dengan pelanggan, dengan orang awam. Jadi soal persekitaran juga perlu dijaga dan dipelihara. Jadi kalau organisasi itu atau koperasi kita nak jadi koperasi berintegriti, kita juga perlu peka dan prihatin terhadap environment. Jangan melakukan sesuatu ataupun melakukan produk atau perkhidmatan yang boleh merosakkan alam sekitar, yang boleh mencemarkan alam sekitar, yang merosakkan alam sekitar. Jadi kalau
koperasi apa dalam Etikop ini, ya. Kalau koperasi kita jadi koperasi yang berintegriti, kalau pemimpin koperasi dan juga kita koperasi nak jadi pemimpin dan kita yang berintegriti, Etikop atau etika koperasi ini mengatakan bahawa kita perlu prihatin dan juga peka terhadap environment ataupun persekitaran.